penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala merakam di dalam Al-Quranul Karim. Yaghshan nas hadza azabun alim. Hari itu meliputi keseluruhan manusia. Hadza azabun alim. Ini adalah azab yang begitu pedih. Sehingga ada di antara mereka yang berkata, Rabbana khshif 'annal azaba inna mu'minun. Wahai Tuhan kami, lenyapkanlah segala keazaban ini. Sesungguhnya kami akan beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda semua penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia rezeki yang begitu baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih lagi diberikan rezeki masa yang penuh dengan keberkatan. Anda dapat bersama dengan saya dan Ainizal di dalam melayari bahtera ilmu Tanyalah Ustaz pada pagi ini, insya-Allah. Isyarah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasbih hayatil Quran. Ya Allah, Engkau terangilah hati kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Engkau tuliskanlah di dalam hati kami Al-Quran dan Engkau jadikanlah Al-Quran ini sebagai tasbih kehidupan kami, Ya Allah. InsyaAllah topik untuk pagi ini kita akan membicarakan tentang tajuk tafsir dan juga taranum berkenaan dengan surah Ad-Dukhan bermula ayat 18 sehingga ayat yang ke 24. Masya Allah, kita menceritakan tentang asap. Apakah asap yang dimasukkan di sini dan apakah rentetan syarah bagi bermula ayat 18 sehingga 24. Ala kulli hal, saya tidak berkeseorangan di meja akademik Tanyalah Ustaz. Turut bersama dengan saya panel undangan kita Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz, kita direzekikan berjumpa sekali lagi. Alhamdulillah, lama tak jumpa Ustaz. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita digandakan dengan panel yang sangat berkaliber. Dan kepada penonton yang berada di luar sana, sebelum kita mulakan sesi perbincangan akademik kita untuk pagi ini, bersama dengan saya kita telusuri terlebih dahulu status terkini COVID-19 di Malaysia. Pada tanggal 11 Mac 2021, kes baharu sebanyak 1,647, kes sembuh baharu sebanyak 2,104, jumlah kes kematian sebanyak 1,200, jumlah kes aktif sebanyak 17,544 dan jumlah kes keseluruhan adalah sebanyak 319,364. Bersama dengan keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan bersama kita memerangi wabak COVID-19 di Malaysia. Penafsiran mengenai Ad-Dukhan, apakah yang dimasukkan dan apakah rentetan ayat yang dapat kita mempelajari satu persatu. Ala kulli hal, bersama dengan saya Tanyalah Ustaz, saya serahkan pengenalan mengenai Ad-Dukhan kepada panel kita, insya-Allah. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahmat Allah sekalian, alhamdulillah Ustaz bersama Da'i Nizal pada pagi ini. Dan untuk kita sama-sama membincang tentang surah Ad-Dukhan, ya, ayat 18 sehingga 24. Jadi untuk bahagian pertama ini, mari kita sama-sama mengambil Al-Quran dan surah Ad-Dukhan Ustaz akan bacakan, ya, dengan tarannum Hijaz dengan asli mujawwad daripada ayat ke-18 sehingga ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An addu ilayya
أمين سبحان الله وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون Sadaqallahul Azim. Dengan maksudnya yang memberitahu kepada mereka dengan katanya, berikanlah kepadaku wahai hamba-hamba Allah apa-apa yang menandakan kamu menerima kerasulanku. Sesungguhnya aku ini seorang rasul yang amanah yang diutuskan kepada kamu. Dan janganlah kamu berlaku sombong, takbur kepada Allah. Sesungguhnya aku ada membawa kepada kamu mukjizat yang nyata. Dan sesungguhnya aku telah memohon perlindungan kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu, daripada kamu merjam atau menyakiti daku. Dan sekiranya kamu tidak juga mahu beriman kepada kerasulanku, maka putuskanlah perhubungan kamu denganku, yakni janganlah kamu mengganggu aku. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Sebenarnya ayat ini adalah sambungan kepada ayat-ayat 17 dan daripada awal lagi surah Ad-Dukhan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan tentang sebagaimana Niza sebut tadi, tentang Ad-Dukhan bermakna asap dan seumpamanya itu. Dan ini adalah lanjutan kepada ayat yang ke-17. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'aun wa ja'ahum rasulun karim. Jadi insya-Allah kita akan bincang secara khusus tentang beberapa ayat ini. Cuma saya nak sebutkan sebelum kita pergi lebih lanjut, iaitu tuan-tuan, semasa kita membaca Al-Quran, khususnya bacaan yang kita baca sekarang, dengan namanya, iaitu kalau kita perbincangan dalam ilmu tajwid, perbincangan dalam masalah tilawah Al-Quran, maka kita dengan jelas bahawa ayat Quran yang kita baca ini, dia ada satu kaedah ataupun dalam bahasa mudah mazhab lah, mazhab bacaan Al-Quran. Kebiasaannya kita dengar mazhab ini, mazhab fiqh tak? Ada Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi, itu kita dengar dalam mazhab fiqh. Sebenarnya Al-Quran pun ada mazhab dia. Ini dia panggil qiraat. Dan qiraat ini tuan-tuan menjadi bacaan umum seluruh dunia. Bacaan umum seluruh dunia. Membaca dengan, boleh dikatakan, satu qiraat sahaja. Walaupun qiraat ada 10, tetapi hanya ada satu qiraat yang mendominasi seluruh dunia. Namanya itu Hafs daripada Asim. Hafsun daripada Asim. Jadi sama ada tuan-tuan tahu atau tidak tahu, asal buka aja Quran, tuan-tuan, maka itu kita telah membuka dan akan membaca dengan hafz daripada Asim. Itu hakikat. Baik. Di sana ada bacaan-bacaan lain, qiraat lain, atau bahasa mudahnya mazhab-mazhab yang lain yang boleh dibaca. Dia juga mutawatir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada 10 itu saya tak nak ambil semualah, kita ambil satu sahaja untuk pagi ini tuan-tuan, sama-sama kita menambah ilmu khususnya tentang masalah Al-Quran. Baik. Misalnya tuan-tuan, Ustaz nak baca dua ayat pertama sahaja, ayat 18 dan 19. Tadi kita dah baca bacaan Hafs daripada Asim
daripada ayat 18 sehingga ayat ke-21. Ustaz nak bagi dua contoh sahaja, dua ayat sahaja, iaitu dengan bacaan Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir dia ada dua perawinya, itu Bazzi dan Qumbul. Jadi kita kedua-duanya sama dalam bacaan ayat ini 18 dan 19. Baik, Ustaz bagi contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An addu ilayya ibadallahi inni lakum rasulun amin. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Baik, dua ayat sahaja. Sekiranya tuan-tuan ada mushaf sekarang, tuan-tuan akan perasan Ustaz baca ada 4 perubahan sebenarnya. Dan perubahan ini tidak melibatkan makna, ini hanya kaedah cara bacaan semata-mata. Yang pertama sekali, an addu itu sepatutnya 4 harakat lah. Tetapi Imam Ibnu Katsir dia hanya dalam riwayatnya membaca dengan 2 harakat pada mad munfasil ataupun mad jaiz munfasil. An addu ilai, dua harakat sahaja. Satu. Yang kedua ialah inni lakum. Imam Ibnu Katsir membaca inni lakumu rasulun amin. Inni lakumu dengan 2 harakat dipanggil silah mimil jama'. Jadi kalau Ustaz nak ulah itu jadi panjang pula, tak apalah, tapi tuan-tuan dia ada tambahan bunyi lakumu. Dah, lakum jadi lakumu. 2. Yang ketiga ayat ke-19, wa alla ta'lu 'ala Allahi inniya. Dia baca inniya. Kita kata Ustaz tak berubah makna ke tu, dah tambah baris apa semua. Tuan-tuan, ini hanya kaedah semata-mata. Kaedah ini dibaca bahkan dalam qiraat lain juga ada perubahan-perubahan kaedah seperti ini, maknanya sama. Tinggal lagi kaedah ini ada tak kita guna pakai dalam bacaan kita? Jawapannya ada. Tuan-tuan buka qul ya ayyuhal kafirun, hujung tu lakum dinukum waliyadin. Ada qiraat yang baca lakum dinukum walidin. Waliya sama inniya. Jadi Ustaz cerita ni secara umum, mudah-mudahan adalah satu sentuhan kepada kita yang insya-Allah satu ketika tuan-tuan akan sama-sama belajar dengan lebih lanjut perkara ini. Dia tidaklah payah, tidaklah susah sangat, sama macam belajar tajwid aja. Tinggal lagi perlu berguru dan perlu mencari untuk kita bertalaqi. Jadi ayat akhir itu wa alla ta'lu 'ala Allahi inni atikum bisultanin mubin. Ada perubahan inniya satu dan atikumu. Jadi yang ni dia panggil lontaran ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat belajar dan menambah ilmu, tuan-tuan. Ini adalah satu bidang daripada bacaan Al-Quran selain daripada tajwid yang telah kita sama-sama belajar. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala memandangkan kita dalam topik perbincangan mengenai tafsir dan juga taranum Quran dan sebagainya untuk pagi ini, satu ilmu yang baru saya mengenai wajah bentuk pembacaan Al-Quran itu sendiri. Kayanya Al-Quran ini bahkan dengan kepelbagaian ilmu dan juga kepelbagaian dalam bentuk bacaannya. Baik penonton sekalian, bersama dengan saya kita menjadi ejen penyebar kebaikan. Jangan lupa untuk like Facebook Tanyalah Ustaz dan tekan tekan butang kongsi Facebook Live kami untuk pagi ini. Bersama-sama kita sebarkan kebaikan. InsyaAllah kita mulakan dengan soalan kita yang pertama untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan daripada Salrasi Cikci. Ya Allah, cantik nama dia. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk ayat ke-18, Nabi Musa alaihissalam ditugaskan untuk berdakwah kepada Firaun dan juga kaumnya. Adakah kesalahan yang nyata dari Firaun seperti mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan berlaku zalim terhadap kaum Bani Israel dengan menyeksa mereka dan dijadikan sebagai hamba?
Yang kedua adalah adakah Firaun ini taat kepada Allah, taat kepada perintah Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan yang ketiga adalah adakah hamba dari Bani Israel itu juga termasuk dari kalangan nabi-nabi. Mohon Ustaz menjelaskan, mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapat pada pagi ini bersemangat lagi jiwa kita untuk tadabbur Al-Quran, insya-Allah. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Sal Rasid Cik yang antara penanya tegar kita, alhamdulillah sentiasa bersama di dalam Tanyalah Ustaz. Tuan-tuan muslimin dan rahmati Allah sekalian, tentang soalan-soalan yang ditanya ini adalah berkaitan terus dengan perbincangan ayat kita ini. Yang pertama sekali Ustaz nak sebutkan sebelum Ustaz menjawab ini, bahawa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam susah, payah, ditentang, dimaki, dihina, caci dan seumpamanya oleh kaum Quraisy. Kafir Quraisy yang menolak ramai, yang menerima pada awal sebahagian kecil sahaja. Jadi Rasulullah susah hati. Kita pun kalau orang duk serang je, bukan kata serang betul-betul dalam internet je pun. serang tak tahan juga kita dah. Jadi dengan sebab tu, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia manusia, sifat manusia masih ada kepada dia, rasa sedih, rasa down, rasa apa lagi, rasa lemah semangat dan seumpamanya. Maka Allah datangkan kisah, ya Muhammad, kalau kamu kena macam tu, walaqad fatanna qablahum. Ayat ke-17 itu dah ada orang yang sebelum kamu ramai dah yang kena. Iaitu rusul. Rusul ni maksudnya rasul-rasul yang telah kami pilih, dan mereka ini juga kena perkara yang sama. Dan ini dipanggil bentuk tasliyah. Apa itu tasliyah? Satu bentuk berita yang melipur Nabi, menghiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menenangkan Nabi bahawa di sana kalau Rasul kena sebegitu, maka sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada yang kena seperti itu. Baik. Jadi menjawab pada soalan ini, adakah Firaun, kesalahan yang nyata Firaun itu mensyirikkan Allah dan berlaku zalim? Baik. Soalan ini sememangnya dengan jelas Allah sebut dalam Al-Quran berkali-kali. Wa anna fir'aun la'ala fil ardi. Firaun ini dia melampau ataupun dia merasa tinggi diri, merasa sombong, takabur, berlaku zalim. Bahkan berlaku zalim ini sampai satu tahap dia membunuh begitu ramai orang yang tidak sanggup untuk menyembah dia. Ini antara kisah Firaun. Kemudian apabila Firaun ini memaksa hamba rakyat menyembah, sebenarnya kata ulama mufassirin, Firaun ini dia suruh orang sembah dia ada sebab. Kerana dia tengok semua manusia lain lemah belaka, dia ada kuasa. Kemudian manusia hamba rakyat dia itu ada yang kudung kaki, ada yang sakit sopak, ada yang penyakit macam-macam. Tetapi dia tak sakit. Ini antara yang menyebabkan Firaun ini rasa bangga, dia merasa hebat. Akhirnya bila berlaku begitu, maka dia pun kata, ana rabbukumul a'la. Kalau yang jenis tak sakit ni satu je. Apa dia? Tuhan. Akulah Tuhan itu. Jadi bila begitu keadaannya, Firaun telah mengaku dia Tuhan. Bila aku Tuhan, kamu kena sembah. Dia suruh hamba rakyatnya sembah. Maka dengan sebab itu sebahagiannya menyembah Firaun di atas ketakutan barangkali, yang akhirnya oleh kerana ada diburi oleh Firaun yang macam-macam itu, akhirnya dia pun terimalah bahawa Firaun memang Tuhan. Masya Allah. Alhamdulillah, satu jawapan yang sangat baik daripada Ustaz berkenaan dengan ujian yang telah diberikan kepada Firaun itu sendiri. Jadi nak tahu apakah dua jawapan yang seterusnya, jangan ke mana-mana, berhenti seketika, jom berzikir kembali selepas ini.
Ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasbih hayatil Quran. Amin amin Allahumma ya amin. Baiklah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahtera Ilmu Tanyalah Ustaz, pada hari ini kita masih lagi membincangkan mengenai surah Ad-Dukhan, bermula ayat yang ke-18 sehingga ayat yang ke-24. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook untuk pagi ini. Soalan daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Soalannya adalah ayat ke-18 merujuk kepada Nabi Musa alaihi salam menyeru kepada Firaun supaya dibebaskan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Bani Israel. Soalan saya, adakah hamba-hamba Allah itu juga hamba-hamba yang dirujuk di dalam surah Taha ayat yang ke-47? Mohon pencerahan daripada Ustaz, insya-Allah. Baik. Terima kasih kepada Intan Zurina. Soalan yang sangat baik berkaitan dengan ayat ke-18. An addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin. Iaitu biarkanlah ataupun berikanlah kepadaku hamba-hamba Allah. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ni kepada mereka adalah rasul yang amat amanah yang diutuskan kepada kamu. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, sebenarnya maksud ibadallah ini, hamba-hamba Allah, merujuk kepada Bani Israel. Bukanlah maksudnya hamba ini seperti mana kita faham hamba itu, tidak. Kalau tempat kita hamba ini orang yang tak ada rumah, yang tak ada pemilikan harta apa-apa, itu hamba. Tak, bukan itu. Jadi maksud sini ialah Bani Israel yang telah beriman kepada Nabi Allah Musa, tetapi mereka ini dikawal, disekat oleh Fir'aun la'natullahi alaihi. Jadi dengan sebab itu Nabi Musa alaihissalam telah datang kepada Fir'aun dan minta. Dan bila disebut tentang kaitan ayat 47 ini benar, dalam ayat 47, fa'arsil ma'ana bani Israel wa la tu'adzibhum qad ji'naka bi ayatin wassalamu ala man ittaba'al huda, surah Taha. Jadi dengan sebab itu, ini bermaksud bahawa Nabi Musa minta, wahai Fir'aun, kalau kamu ni tak nak terima dakwah ini, tak nak terima segala yang aku telah beritahu kepada kamu, maka kamu serahkanlah Bani Israel kepada aku. Itu permintaan Musa AS kepada Fir'aun. Tapi tuan-tuan, Fir'aun ini memang daripada jenis yang manusia zalim. Iaitu permintaan itu ditolak satu perkara, malahan dia rasa mencabar dia. Sedangkan dia rasa tidak ada Tuhan selain daripada dia. Sebab itu dia berani mengaku ana rabbukumul a'la. Dengan sebab itu Nabi Allah Musa telah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat ke-19 tu, wa alla ta'lu 'ala Allahi inni atikum bisultanin mubin. Dan janganlah kamu berlaku sombong takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku ada membawa kepada kamu mukjizat yang jelas lagi nyata. Dan tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, apabila Allah Subhanahu wa taala mengutuskan seorang rasul, maka seorang rasul ini dia ada satu perkara dia panggil mukjizat. Dia panggil mukjizat. Tapi kena ingat mukjizat ini seperti mana yang difaham istilah bahasa Arab lah mukjizat. Kalau kita tengok sinetron tu, Ustaz biasa dengar ini mukjizat ini. Itu dia nampaknya perkara pelik. Dia tengok benda-benda pelik berlaku, ini mukjizat ini. Itu tidak sebenarnya. Mukjizat atas maksud di sini ialah satu perkara yang diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila diberi kepada nabi-nabi dan rasul-rasul ini, maka orang yang berhadapan dengan mukjizat ini dia tak akan dapat boleh lawan lagi dah. Bila dibuat mukjizat tersebut tak boleh lawan. Kalau sihir boleh. Walaupun perkara pelik sama je, pelik tu sihir pelik, mukjizat pun pelik. Tetapi bila datang mukjizat dia tak boleh lawan. Sihir mungkin boleh lawan. Sebab itulah ini kes yang berlaku antara Nabi Allah Musa alaihissalam dengan saharah Fir'aun. Saharah ni ahli sihir Fir'aun. Apa yang berlaku tuan-tuan? Ini sedia maklum kisah Nabi Allah Musa yang tongkatnya menjadi ular. Wa alqi 'asak, campaklah tongkat kamu.
Dalam Al-Quran ada beberapa kali itu fa idza hiya talqa fa idza hiya hayyatun tas'a, tiba-tiba menjadi satu ular yang besar. Kemudian ular itu semua memakan semua ular-ular yang kecil tadi. Jadi tuan-tuan, mukjizat ini daripada perkataan a'jaza yu'jizu i'jaz. Nah, perkataan bahasa Arab kalau ajaza, ataupun ajuza gitulah, ajaza makna lemah. Misalnya imra'ah ajuz, wanita yang tua, yang lemah. Itu makna asal. Tapi bila dimasukkan a depan dia, a'jaza yu'jizu i'jazan, maka makna sudah berubah. Ini bahasa Arab tuan-tuan. Daripada lemah tadi dia dah jadi terbalik dah. Melemahkan i'jaz. I'jaz. Sebab tu i'jazul Quran maknanya benda-benda yang telah Allah jadikan mukjizat dalam Quran tadi, yang mana melemahkan orang lain. Bukti dan kenyataan yang jelas daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, mukjizat ini bila jadi, maka orang habis lemah tak boleh lawan. Itu hakikat. Jadi ini berlaku kepada Nabi Allah Musa. Saya nak sebutkan ini. Mukjizat ini apabila berlaku, dia tidak diketahui bahkan oleh Rasul itu sendiri. Masya-Allah. Ya, Rasul itu cuma tak tahu. Buktinya ialah tuan-tuan, Nabi Allah Musa alaihissalam, Allah pernah suruh dia, wa alqi ma fi yaminik, campakkan tongkat sebelah tangan kanan kamu. Nabi Musa pun campak. Kemudian Allah kata ambil balik tongkat tu. Ambil balik tongkat tu. Dia nak ambil balik, terkejut, ular. Tapi ini perintah Allah. Khudha wala takhaf. Ambil jadi tongkat balik. Jadi tongkat balik. Jadi pada masa itu dia dah faham tongkat ni jadi ular. Ular jadi tongkat. Bila berhadapan dengan peristiwa saharah Fir'aun, ahli sihir Fir'aun yang mencabar Nabi Allah Musa, Nabi Allah Musa pergi jumpa Fir'aun. Kemudian dicabarnya, mereka ini buat apa? Ambil tali, ikat tali, campak jadi ular. Banyak ular-ular kecil ni. Banyak ular-ular yang kecil. Bila dicampak begitu, maka Nabi Musa sengak. Kita kan tadi sebelum ini sudah ada kesnya bahawa Nabi Allah Musa campak tu jadi ular. Campak ialah tongkat tu. Ini tidak. Nabi Musa tunggu je nak buat apa ni. Tak tahu nak buat apa. Kenapa kan? Mukjizat Rasul pun tak tahu. Bila Allah nak izinkan itu. Lalu Allah kata alqi. Sekali lagi. Alqi, campak Musa. Campak pun jadi ular besar. Jadi bila campak jadi ular besar ini tuan-tuan, ular besar yang telah memakan semua ular-ular yang kecil. Kisahnya tak habis di situ lagi tuan-tuan. Bila makan semua ular kecil itu, semua ahli sihir Fir'aun tak rasa pelik pun. Kenapa? Kerana kamu pun sihir juga Musa. Lepas ni bila kamu batalkan sihir itu, selesailah. Kami batalkan sihir kami, kamu batalkan sihir kamu, selesai. Tapi tuan-tuan, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Iaitu apabila ular besar memakan semua ular kecil tadi, maka bila tongkat ataupun ular tadi menjadi tongkat semula, sepatut keluar baliklah tali kecil-kecil itu. Dah hilang. Yang inilah sebut mukjizat tadi. Iaitu benda pelik yang berlaku pada Rasul, bila dia buat tak boleh nak lawan lagi dah. Sebab dia berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang berlaku pada saya semua sekali, amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan dimani oleh Nabi Allah Musa dan Harun. Gambaran besar. Ya, itu yang hakikatnya. Alhamdulillah, di antara cerita-cerita yang berada di dalam Al-Quran, tasliyatul lirrasul, Ustaz ya, untuk menghiburkan, untuk menguatkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya insya-Allah. Soalan daripada Al-Ali Ali. Soalannya adalah ayat 19 menyatakan, janganlah kamu berlaku sombong, takbur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku membawa mukjizat yang jelas. Soalan saya, adakah ayat tersebut ditujukan kepada Firaun dan kaumnya? Adakah Bani Israel menerima Nabi Musa alaihissalam sebagai rasul ketika itu? Mohon pencerahan daripada Ustaz insya-Allah. Baik, terima kasih kepada soalan yang sangat baik daripada Ali. Pertama sekali ayat yang 19
Bila disebutkan wa alla ta'lu 'ala Allahi inni atikum bisultanin mubin. Wa alla ta'lu 'ala Allah, jangan kamu meninggi diri, takabur. Dalam kes ini ialah Firaun ini memang dia seorang raja. Dan di dalam kerajaan Mesir itu memang banyak raja-raja yang gelarannya Firaun. Dalam kes ini Ustaz baca sejarahnya, konteks nama Firaun yang menghadap Nabi Allah Musa namanya Ramses. Wallahu taala alam. Nah, itu Al-Quran tidak ada cerita tapi sebut Firaun. Jadi dia inilah yang menentang Nabi Allah Musa alaihissalam dengan segala kekuatannya, bahkan dia mengaku dia adalah Tuhan, ana rabbukumul a'la. Baik. Jadi takabur di sini maksudnya tidak mahu tunduk, tidak mahu terima kepada kebenaran bahawa Rabbi wa rabbukum, Tuhan aku, Tuhan kamu Allah. Tak mahu terima. Itulah kedegilan, keegoan Firaun yang sangat-sangat Allah murka, sangat-sangat Allah marah. Kemudian bila begitu keadaannya, Allah inni atikum bisultanin mubin, dan Nabi Allah Musa itu datang dengan beberapa mukjizat. Dan kita telah sebutkan tadi mukjizat yang pertama ditunjukkan itu tentang ular tersebut. Bahkan Nabi Allah Musa juga Allah Subhanahu Wa Taala berikan perkara lain, iaitu tangan dia bila letak di bawah ketiak dia ni kan, dia keluar akan keluar satu cahaya. Cahaya takhruj bayda min ghairi su, keluar cahaya yang sangat terang. Itu antara mukjizat Nabi Allah Musa alaihissalam. Begitu juga insya-Allah kita akan cerita lebih lanjut tentang kisah Nabi Allah Musa belah laut. Kemudian begitu juga dapat manna wassalwa, ada manisan yang diturunkan daripada langit, kemudian burung puyuh dan seumpamanya itu, kelebihan-kelebihan kepada Bani Israel yang Allah Subhanahu Wa Taala beri melalui Nabi Allah Musa. Jadi semua ini kelebihan-kelebihan yang ada kepada golongan Bani Israel. Tapi kalau soalan yang dirujuk tadi, bahawa ada menyebutkan tentang bahawa adakah Bani Israel beriman Nabi Allah Musa, kita katakan sebahagian, bukan semua. Bukan keseluruhan. Bukan keseluruhan, sebahagian. Dan sebahagian ini pun ada pula bahagiannya, ada yang sangat mengikut Nabi Allah Musa, bahkan yang sebahagian yang lain pula ikut-ikut aja. Dia tak beriman dengan sebenar-benarnya. Apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke Palestin, dalam tafsir menyebutkan demikian, maka dia jawab kepada Nabi Allah Musa. Ini pengikut Nabi Allah Musa dah ni. Iaitu apa dia jawab? Idhhaba anta wa rabbuka faqatila. Kamu pergilah Nabi Musa dengan Tuhan kamu. Faqatila. Kamu berperanglah dengan puak-puak tu, dia kata. Innaha huna qa'idun. Kami akan duduk di sini sahaja. Ini teruknya Bani Israel. Itu dah lepas tengok belah laut, lepas manna wassalwa, lepas semua sekali itu, lawan lagi Nabi Allah Musa. Inilah sifat jahid ataupun degilnya sombongnya manusia kepada Allah dan Rasul. Masya Allah. Jadi begitu adalah gambaran mengenai kisah-kisah tauladan orang terdahulu yang dapat kita ambil ibrah pengajaran untuk hari ini. Ala kulli hal, banyak lagi sisi kebaikan, sisi kesentuhan yang belum lagi dapat kita huraikan bersama. Berhenti seketika, jom berzikir kembali selepas ini. Qala Allah Azza wa Jalla wa alla ta'lu 'ala Allah inni atikum bisultanin mubin. Janganlah kamu sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku adalah rasul yang datang membawa kepada kamu bukti yang jelas dan juga nyata, yakni keterangannya dan juga mukjizat.
Baiklah penonton yang Allah Subhanahu Wa Taala sayang sekalian, bersama dengan kita mempelajari ilmu berkaitan dengan tafsir dan juga taranum untuk pagi ini. Kita teruskan dengan soalan yang berikut. Soalan daripada Puan Sahziatul Siddiq, insya-Allah. Soalannya merujuk ayat yang ke-19. Soalan pertama, apakah di sini menjelaskan sifat istidraj seseorang yang diberi nikmat yang sedikit merasakan bermegah, sombong dengan apa yang dimiliki sehingga lupa siapa itu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Maha Pemberi segala nikmat. Soalan yang kedua adalah bagaimana untuk dikaitkan pada masa kini ada segelintir yang diberi nikmat yang sedikit sehinggakan sanggup meninggalkan solat, iaitu satu proses untuk kita bersujud, bersyukur di atas nikmat rezeki yang diberikan di atas dunia yang sementara ini. Cantik soalan yang kedua. Bagaimana untuk kita kaitkan pada masa kini ada segelintir yang mungkin baru saja diberi nikmat yang sedikit, Ustaz, ya, tetapi dah mula takabur, dah mula riak ataupun meninggalkan larangan-larangan dan sebagainya. Mohon pencerahan, insya-Allah. Terima kasih kepada Sahziatul Siddiq yang telah bertanya soalan yang sangat baik. Dan tuan-tuan muslim simak dirahmati Allah sekalian, berkenaan dengan istidraj. Istidraj ini satu benda pelik juga, iaitu benda pelik yang mana dia bukan mendekatkan dia kepada Allah, tetapi menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya orang yang dapat nikmat tetapi bukan membawa dia menyembah Allah, membawa dia makin jauh. Aku ni tak semayang, kaya. Contohnya tak. Aku ni tak pernah buat baik pun, tapi sihat. Orang yang duduk semayang tu atas kursi. Aku umur tua dah, boleh jalan, boleh lari bukan main lagi. Ini semua dia panggil istidraj. Jadi dia tidak mestinya dia datang dalam bentuk harta sahaja. Mungkin dalam bentuk kesihatan, mungkin dalam bentuk nikmat, mungkin dalam bentuk keselesaan dan apa sahaja. Itu dia panggil istidraj. Yang pentingnya seorang itu ada kelebihan, tapi kelebihan itu menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah berlaku kepada Firaun, tuan-tuan. Ini dipanggil istidraj. Jadi ada kelebihan, dia tengok orang lain sakit, dia tak sakit. Jadi akhirnya dia menambah lagi perkara tersebut sehingga dia mengaku dia menjadi itu Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Jadi tuan-tuan, kalaulah kita kadang-kadang kita sihat, kadang-kadang kita sakit, maka kita kena rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala sedarkan kita pada masa kita sihat itu, kemudian kita sakit, kita boleh bersyukur bahawa alhamdulillah rupanya ada kesihatan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Tiba-tiba kita sakit itu adalah pengampunan daripada Allah. Akhirnya kita ingat, kalau Allah beri senang sepanjang-panjangnya, maka kita akan lupa kepada Allah, yang akhirnya membuat perkara ini menjadi istidraj. Ada orang yang usia panjang, tak sakit tapi tidak menyembah Allah. Na'udzubillah, ini dia panggil istidraj. Pakcik alhamdulillah sihat, tak ada apa masalah. Sembayang tak sembayang. Dengar tanya ustaz tak dengar. Tak dengar belaka dan tak buat belaka, maka ini tuan-tuan risau dia akan menjadi istidraj. Jadi panjang umur di atas ketaatan. Ini kita nak. Tapi kalau panjang umur tak taat kepada Allah, itu akan menjadi bala bencana di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makin tu Allah akan tanya, makin tu Allah akan uji dia, akan balas dia di akhirat kelak disebabkan perkara tadi. Masya-Allah. Ini kesimpulan kepada itulah. Soalan yang kedua, Ustaz, berkaitan dengan macam mana kita nak kaitkan dengan segelintir orang yang diberi nikmat yang sedikit sehingga sanggup untuk meninggalkan solat. Baik. Ini juga perkara yang berkaitan dengan tadi. Maknanya apabila dia ada kemudahan, dia ada kesenangan, ada kereta besar, ada harta banyak, tak nanti begitulah. Yang penting dia rasa dia seronok dengan perkara seperti itu, akhirnya tinggal perintah Allah. Maka ini termasuk dalam istidraj. Jadi kita kena berhati-hati, tuan-tuan. Kalau susah menyebab kita ingat kepada Allah, itu lebih baik daripada kita senang dalam keadaan kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ini dia tak berhenti, sikit demi sedikit, sehinggalah menjadi seperti mana Firaun ini akhirnya menuju kepada dia
Allah murka dan Allah tolak dia mati dalam keadaan kufur wal-iyaz billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita berada di dalam keadaan keimanan yang begitu baik kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Baiklah, kita ada pemanggil yang pertama, pemanggil sulung kita untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Nizal dan juga Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Faham. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teruskan soalannya. Ya, soalan saya macam ni Doktor. Seperti kita sedia maklum, Firaun yang begitu sombong, kata Doktor tadi, angkuh dan ada segala-gala kemewahan, ke pangkat, ke apa semua ada berlaku dan tak pernah sakit sesemua pun seumur hidupnya, tak pernah berlaku. Soalan saya, apakah faktor sebenar yang menyebabkan Firaun begitu sombong, begitu angkuh? Apakah kerana kekayaan dia, kekuasaan dia, ataupun dia ni tak pernah sakit ke, ataupun bagaimana hinggakan dia boleh mengaku Tuhan? Sedangkan Iblis pun pengsan dengan dia mengaku Tuhan. Sebab kata Iblis, aku pun jahat tapi tak macam dia, sehingga melampaui, terlalu melampau. Apakah sebabnya hinggakan faktor utama yang menyebabkan Firaun begitu sombong dan tak langsung dengar apa yang dibawa oleh Nabi Musa ini, malahan dia sebagai musuh ketat dia lah Nabi Musa alaihi salam itu. Baik. Itu soalan saya Ustaz Doktor dan Dai. Terima kasih banyak Doktor dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pemanggil kita Tuan Haji Omar Abdul Majid. Kalau Iblis pun boleh pengsan dengan Firaun sebenarnya Ustaz ya. Baik. Apakah yang dikaitkan, apakah faktor sebenar yang membuatkan Firaun itu betul-betul merasa sombong sehingga membuat satu statement pengakuan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tertinggi. Baik, terima kasih kepada Haji Omar tentang soalan yang sangat baik. Sebenarnya pada diri Firaun itu terkumpul beberapa kebaikan yang besar lah. Pertama, dia ada muluk, ada kerajaan yang sangat besar. Kemudian dia ada kekayaan, kemudian dia juga ada kesihatan. Jadi berkumpul ketiga-tiganya ini akhirnya menyebabkan dia jadi seorang yang sangat tegar, sangat berasa besar kepala, takabur dia kepada bahawa tidak ada lagi Tuhan selain daripada dia. Bila berkumpul semua ini. Jadi tuan-tuan, kita hendaklah sama-sama berhati-hati bahawa kalau adalah sifat-sifat yang seperti Firaun ini, maksudnya kelebihan-kelebihan yang Allah beri kepada kita, seperti mana Firaun, maka kita beringat-ingatlah. Kenapa? Walaupun kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada, Firaun meyakini Allah itu tak ada, sehingga dia cabar. Ya Haman ibni li sarhal la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Dalam Quran sebut bahawa dia kata Haman, dia punya menteri dia, cuba buat satu tangga, aku nak naik ke langit nak tengok ada ke tidak Tuhan Nabi Musa ini. Tuhan Musa ni ada ke tidak? Aku nak cabar, nak cabar sampai ke tahap itu. Jadi tuan-tuan, yang kita perlu ingat bahawa semua kehebatan Firaun, kerajaan begitu besar, semuanya kekayaan Firaun, semua kesihatan Firaun, Allah Subhanahu wa taala tidak hancur dalam masa satu hari. Tetapi tuan-tuan, dengan mudah sahaja bila Allah idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun, Allah tenggelamkan dia dalam laut sekaligus habis licin. Jadi dengan sebab itu kita ambil iktibar sama-sama tuan-tuan, jangan kita menjadi seperti mana kisah Firaun. Kalau ada kuasa tu tidak akan lama, sekejap kita mati habislah. Kemudian kalau ada kesihatan kita tak pernah sakit pun, sakit mati pasti kena. Dan insya-Allah Ustaz akan ceritakan bagaimana kisah kematian Firaun. Sempat ke tak dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana? Nanti kita akan ceritakan. Maksudnya semua itu berakhir dengan mudah, iaitu Allah tenggelamkannya dalam laut. Tak perlu bawa tentera besar-besar. Dan tuan-tuan, satu perkara yang ini yang ulama menceritakan dalam tafsir, dalam istifadah yang diambil dalam beberapa kisah yang besar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan Allah memberi isyarat kepada kita, apabila ada satu golongan yang sangat takabur dia, sangat jahat ia, sangat buat segala keburukan kepada manusia, sangat zalim ia, maka Allah Subhanahu wa taala
tidak menghantar satu kekuatan yang lain untuk menghancurkan. Allah tidak hantar satu kekuatan lain. Contohnya, Firaun ini kuat dan dia ada bala tentera begitu hebat. Logik akal kita ni Zal, logik akal kita, apa Allah perlu buat? Allah hantar pasukan lain. Dah. Logik akal kita. Sebesar Firaun, lebih besar lagi. Dah. Itu yang logiknya. Tapi Allah hantar apa? Allah Nabi Musa. Walaupun ada kekuatan hebat Nabi Musa itu, tetapi pengikut dia apalah sangat. Itu Bani Israel yang tidak ada bala tentera dan seumpamanya. Akhirnya hancur dia dalam laut. Lah. Sama juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan carilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bila kalau ada peperangan, nak cari satu peperangan Islam lebih banyak. Satu perang Islam lebih banyak. Tak jumpa tuan-tuan kecuali Hunain. Hunain Islam lebih banyak, iaitu 12 lawan 4,000. Tetapi kalah pada mulanya. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Dalam perang Hunain tuan-tuan, Islam lebih ramai. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Bila kamu أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, kamu rasa banyak tu hebat, tak. Allah nak beritahu bahawa bukan sebab banyak kamu menang tu, sebab nusrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itu Islam kalah pada mula, akhir menang baliknya lepas itu. Tapi nak beritahu, kekuatan bukanlah satu syarat utama untuk menang. Tetapi syarat utama dia nusrah daripada Allah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala baru menang. Begitu juga tuan-tuan, akhir zaman Dajjal lawan dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Dajjal ada apa? Dajjal ada semua kekuatan. Semua kekuatan daripada dia. Sekarang orang kata teori konspirasi lah apa. Biar nak beritahunya. Dajjal kalau tengok dalam riwayat hadis yang sahih, semua sekali ada kekuatan kepada dia. Ada makanan, ada kekayaan, ada kuasa, kerajaan. Semua sekali duduk ke dia belaka. Tetapi Allah hantar apa dia untuk bunuh Dajjal? Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa bukan didatangkan dengan satu bala tentera pula. Tak. Tetapi tuan-tuan, Allah datang di mana Allah nak tunjukkan bahawa kuasa kamu tidak ada apa-apa di sisi aku. Aku hantar kecil-kecil je. Ya, sama Firaun atau Musa tu kecil je berbanding dengan tentera Firaun yang besar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dengan bahawa kekuatan yang ada tidaklah kuat mana, tetapi dia ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mudah-mudahan hati kita sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, amin amin Allahumma ya amin. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya, soalan daripada Muhammad Izzuddin. Soalan saya pada awal ayat ke-19, dan janganlah kamu berlaku sombong, takbur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala cuba menemplak sikap Firaun yang merasakan dirinya terlalu tinggi, angkuh dan seumpamanya. Bagaimana pula dalam sesetengah masyarakat kita pada hari ini, apabila diberikan dalil dengan ayat-ayat Al-Quran, mereka tidak mahu menerima dalil yang diberikan. Adakah boleh menyamakan sikap tersebut seperti Firaun? Tu cantik soalan ni Ustaz. Ya. Mohon pencerahan ilmu Ustaz Pasir Mas Kelantan berkenaan dengan orang yang susah nak menerima dalil. Masya-Allah. Ya. Baik, terima kasih kepada Izzuddin daripada Pasir Mas. Dan apa yang diceritakan oleh Izzuddin ni sebenarnya memang berlakulah. Jadi manusia ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala beri dalam jiwanya, iaitu ada akal, iaitu kita kata iman, dan ada juga nafsu. Jadi di antara akal dan nafsu ini selalunya nafsu menang. Selalu nafsu menang. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, apabila kita bentangkan satu dalil, satu bukti bahawa Allah kata begini, Rasul kata begini, tapi bagi orang yang memenangkan nafsunya, tetap dia akan menolaknya. Jadi dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kita ambil pengajaran ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah selama 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Di Makkah ni tuan-tuan, kata para ulama, tidak ada perintah besar. Nizam boleh sebut tak apa perintah besar di Mekah? Satu. Boleh sebut tak? Ya Allah. Perintah besar lah. Nak cari pun payah. Adalah solat. Solat saja.
pada tahun ke-10. Itu pun dah ada 9 tahun, 10 tahun tu, 13 tahun, 3 tahun sembahyang. Baik, sebelum itu buat apa? Lama tu. Madinah 10 tahun je. Sebelum itu kata para ulama, tahammulul adha. Apa tahammulul adha? Iaitu menanggung susah payah. Nak buat apa menanggung susah payah ini? Nak supaya orang Islam ini ditarbiyah, dilatih jiwa mereka. Bila pergi saja ke Madinah, mereka telah kuat masa itu. Jiwa mereka, iman mereka telah kuat. Pergi ke Madinah, turunlah ayat apa sekalipun, jadi selalu. Zakat jadi, puasa jadi, haji jadi, hudud jadi. Jadi semua sekali. Kenapa? Sebab tanah yang dibina oleh ataupun ditapak di bawah Nabi SAW sangat hebat. Cucuklah, tanamlah apa di atas tanah tersebut jadi. Masalahnya tanah ini bagi orang Islam sekarang ini dia kontang, kering. Proses tarbiyah Ustaz ya. Agak-agak tanam cili jadi tak Nizam? Tak jadi cili. Tanah pokok durian musangking tak jadi musangkong je jadinya. Tak jadi tuan-tuan. Kenapa? Kerana tanah tersebut bukan lagi seperti mana tanah yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Basicnya itu, tapaknya itu tidak seperti mana yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itu, beri apa menentang aja lah. Cakap begini tak nak dia. Cakap begini tak nak. Punca apa? Kerana jiwa dan hati dan imannya itu tidak dididik, dibina seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi ini menggambarkan kepada kita untuk mendapatkan kemantapan iman, kemantapan akidah itu memerlukan satu proses tarbiyah yang begitu lama. Penonton sekalian, kita tawakuf seketika, hadamkan ilmu, kembali selepas ini. Nabi Musa alaihi salam berkata, "Inni atikum bisultanin mubin." Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang diutuskan kepada kamu membawa bukti, kebenaran, keterangan yang begitu jelas dan juga nyata. Baiklah penonton sekalian, keluarga besar, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kita masih lagi dalam proses perbincangan kita mengenai tafsir dan juga taranum. Kita teruskan dengan soalan Facebook yang berikut. Soalan daripada Puan Rahimah Saud. Soalannya adalah ayat yang ke-20, apabila Nabi Musa alaihi salam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu." Merujuk ayat berikut, adakah kata-kata sedemikian boleh memberikan kekuatan kepada seruan yang baginda Nabi Musa alaihi salam bawa? Dan sedikit tambahan daripada saya Ustaz mengenai apabila seseorang hamba itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa jua bentuk ujian yang menimpa diri kita, apakah sebaik-baik perkataan yang keluar daripada mulut kita ataupun sebaik-baik ayat suci Al-Quran yang boleh kita lontarkan apabila kita diuji, insya-Allah. Okay. Baik, terima kasih kepada Rahimah Saud yang bertanya soalan yang baik. Dan tuan-tuan merujuk kepada ayat nombor 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inni 'udzu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Dan sesungguhnya aku telah memohon perlindungan kepada Tuhanku dan Tuhanmu daripada kamu merejam atau menyakiti aku. Tuan-tuan muslimin rahmat Allah sekalian, dalam hal ini Nabi Allah Musa alaihissalam menekankan kepada Firaun bahawa Tuhan aku dan Tuhan kamu sama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, dalam hal ini menunjukkan bahawa Nabi Allah Musa ini nak tolak tentang klaim ataupun pengakuan Firaun bahawa dia itu adalah Tuhan. Tak, kamu sama je. Kamu makan, saya makan. Kamu tidur, saya tidur. Kamu buang air, saya buang air. Sama sahaja, tidak ada bezanya. Jadi dengan sebab itu,
Kerana sifat-sifat Tuhan itu adalah sifat yang khusus. Iaitu tuan-tuan, sebagaimana kes yang sedang viral sekarang tentang isu dipanggil Allah, nama Allah, apa semua itu. Allah Subhanahu Wa Taala ini tuan-tuan, dia ada sifat khusus. Apa dia? Baca surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Itu sifat khusus pertama. Allah itu ahad. Esa. Kalau terjemah satu pun, Allah satu. Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat kita memohon. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak serupa, tak ada setara dengannya. Kalau kita makan, dia makan. Kita tidur, dia tidur. Kita buang air, dia buang air. Tak boleh jadi Allah, tak boleh. Maka yang boleh jadi Allah ini yang bersifat seperti ini. Allah mana? Allah yang asal, iaitu yang menjadikan kita, yang menjadikan semua manusia, menjadikan alam seluruhnya. Jadi kalau kita boleh terima Allah yang menjadikan kita, Allah yang esa, Allah tidak beranak, diperanakkan, tak ada serupa, kita boleh terima itulah Allah yang kita maksudkan. Tapi kalau Allah itu mencirikan yang lain, Allah itu ada yang lain lagi, ada lagi 2 atau 3 dan sebagainya, maka itu tidak boleh diterima. Kenapa? Kerana Allah yang kita maksudkan di sini adalah Allahu Ahad. Jadi itulah yang dirujuk oleh Allah Musa AS. Jadi aku merujuk kepada Allah yang sebegitu. Jadi Tuhan yang aku dan Tuhan kepada kamu. Dengan sebab itu, bahawa aku berlindung supaya kamu tidak merejam aku. Merejam ini maksudnya, kata para ulama ada 2. Satu, rejam dengan mulut. Maksud rejam dengan mulut ini, makilah, kata, apa lagi, mencarut dah, semacam-macam lah. Kata kepada Allah Musa. Satu. Yang kedua ialah memang rejam sungguh. Kata mufassirin ada menyebutkan bahawa mereka ini membaling batu. Fir'aun perintahkan budak-budak ni baling batu. Sebab itulah kita sebut ayat di tasliyah. Sebab Rasulullah SAW juga dibaling batu di Taif. Jadi maknanya, kalau kamu kena gitu ya Muhammad, jangan lupa bahawa Nabi-Nabi dulu juga kena. Jadi itu maknanya menenangkan sedikit jiwa Nabi. Tak apalah, inilah yang dipanggil ujian seorang Rasul. Bukan mudah jadi Rasul ni. Tidak kata senanglah jadi Rasul lah. Semua Allah dah buat. Dah. Allah Subhanahu Wa Taala uji banyak kepada Rasul-Rasul ini. Baik. Alhamdulillah. Baiklah, kita teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Inon. Masya-Allah. Tuan Haji, sihat Tuan Haji? Ya, sihat alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. Baiklah, soalannya? Mudah-mudahan semua tanya Ustaz. Amin. Amin insya-Allah. Kan pagi ini Ustaz nak minta pandangan Ustaz. Dalam kaum Nabi Musa ni, ya Allah Taala hantar rasul, tetap dia ingkar. Maknanya dia tak nak cakap Tuhan nak. Jadi saya nak minta pandangan Ustaz, adakah kaum-kaum dulu, dalam kaum Nabi Harun, Nabi apa-apa dah sekali dulu, macam ni juga ke ataupun zaman Nabi saja? Soalan Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada pemanggil kita Tuan Haji Tukena. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kesihatan kepada Tuan Haji, insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Baiklah Ustaz, berkenaan dengan soalan Tuan Haji tadi berkaitan dengan kedegilan sesuatu umat yang berlaku. Jadi adakah berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam saja? Bagaimana dengan kaum nabi-nabi yang lain? Adakah sama degilnya? Allahu a'lam. Macam mana Ustaz? Baik, terima kasih kepada Haji Tukinun. Soalan sangat baik. Semoga-moga Allah beri kesihatan kepada Tuan Haji sepanjangnya, insya-Allah. Dan tuan-tuan sudah simak rahmati Allah sekalian, soalan ini memang sangat berkait dengan perbincangan kita, iaitu bila Nabi Allah Musa, dia ada kaum yang sebegitu, ada yang menentangnya. Maka dalam surah Yasin pun sebut tuan-tuan, illa kanu bihi yastahzi'un. Apa kepala ayat dia? Iaitu seorang rasul itu mestilah akan ada dia punya orang-orang yang akan menghina dia, mengata dia, menentang. Itulah sifat seorang rasul. Jadi kalau nak kata rasul ni bentang kapet merah begitu, tak ada tuan-tuan. Rasul itu sifatnya begitu. Sehingga Nabi Allah Salih, wa ila thamud akhahum salihah
Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Saleh diperlakukan demikian. Wa ila 'adin akhahum Huda. Nabi Hud kaumnya 'Ad sama juga buat begitu. Dia sebenarnya rasul-rasul ni buat apa kepada kaumnya? Hanya dia kata qala ya qaumi ibudullaha, wahai kaum aku sembah Allah. Itu je nak suruhnya. Kamu tunduk, kamu taat kepada Allah, itu je nak suruh. Yang lain aku bukan nak kuasa. Sebab tu Nizal, boleh sebut tak? Berapa orang Rasul yang menjadi pemerintah? Boleh, daripada 25 Rasul tu, cuba Nizal bagi contoh. Paling nampak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lagi. Masya Allah. Nabi Daud alaihi Nabi Daud lagi. Dua. Wah, ini dah macam... macam jawab exam. Okey. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan bilang ada Daud, Sulaiman, Nabi Yusuf itu menteri. Menteri keuangan. Ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam. Kita mula cari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Tak lebih 5 orang. Yang lain semua bukan pemerintah, tuan-tuan. Jadi apa dia mereka datang untuk apa? Mereka datang dia punya tujuan dia punya asas semua Rasul-Rasul apa dia? Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Kamu sembah Allah, tidak ada Tuhan selainnya, selesai. Itu sahaja. Kamu raja, kekal menjadi raja. Kamu menteri, kekal menjadi menteri. Yang penting kamu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu aja mereka nak. Jadi maknanya mereka bukan kepentingan peribadi. Kalau kepentingan peribadi, dia ajak orang, kemudian dia nak suruh jadi dia ketua. Itu tidak. Ini tidak berlaku kepada Rasul-Rasul. Jadi kenapa kamu nak marah? Itu soalan tak? Kenapa nak marah? Tak, tuan-tuan. Kerana manusia ini Allah Subhanahu Wa Taala beri satu sifat dalam jiwanya, ataupun letak satu makhluk dalam jiwanya, apa dia? Nafsu. Nafsu inilah kerja hentang aja ni. Tak suka. Mana tak suka, hentam je. Hentam itu kerja nafsu lah. Jadi kalau mereka dapat meletakkan akal, berfikir secara sebenar, orang seperti ini tidak ada kepentingan apa-apa. Bahkan Nabi SAW cubalah cari kelebihan yang ada kepada seorang bernama Muhammad ini. Apa dia? Harta tak ada. Cuba tuan cek dalam internet itu, apa yang Rasulullah ada selepas matinya, tak ada. Bahkan tanah Fadak itu jadi perbincangan nak beri kepada Fatimah, anak Nabi SAW kah, ataupun nak jadi nahnu ma'asyiral anbiya la nurith, kami itu tidak mewarisi. Itu Abu Bakar beri kepada Baitul Mal, itu jadi pertikaian. Tak apalah, yang penting nak beritahu Rasul tidak ada harta. Jadi seorang ketua begitu hebat, tiba-tiba harta pun tak ada, apa benda kamu nak cari sebenarnya? Ada. Maknanya tidak ada kepentingan. Dengan sebab itu, apa sebabnya kamu nak marah kepada Rasul-Rasul? Mereka tidak ada apa-apa kepentingan. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan, mari kita sama-sama renung. Inilah tujuan daripada Rasul ini, adalah mereka ini diutuskan oleh Allah untuk nak beritahu manusia, wahai manusia, kamu buat apa pun jangan lupa esok hari kamu akan kembali kepada Allah, yang Allah Subhanahu Wa Taala akan balas lebih lagi, iaitu satu tempat namanya syurga. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin. Allahumma ya amin. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya daripada Puan Nur Dahlia Biru. Soalannya adalah, apakah maksud ayat 21, jika kamu tidak mahu beriman kepadaku, maka biarkanlah aku, janganlah aku diganggu. Mengapa mereka tidak mahu beriman tetapi mengganggu dakwah Nabi Musa AS? Apakah bentuk-bentuk gangguan yang mereka lakukan kepada Nabi Musa AS? Mohon pencerahan daripada Ustaz, insya-Allah. Baik, muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, Puan Dahlia, satu soalan yang sangat baik. Dalam ayat ke-21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa illam tu'minu li fa'tazilun. Sekiranya kamu tidak nak beriman, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi fa'tazilun, maka kamu lepaskanlah aku, jangan ganggu aku. Asalnya fa'taziluni, dihazafkan ya. Maka kamu i'tizal, makna kamu biarlah kamu dengan pihak kamu, aku dengan pihak aku. Jangan ganggu. Tapi adakah itu yang berlaku? Jawapannya tidak. Baik tuan-tuan, ada dua perkara di sini. Yang pertama sekali ialah wa illam tu'minu,
Kalau kamu tidak nak tu'minuli, tidak beriman kepada aku, maka tidak mengapa. Ini menunjukkan bahawa tuan-tuan, dalam ayat Quran yang lain pun memberitahu demikian, iaitu beriman atau tidak beriman ini adalah perkara yang Allah beri pilihan kepada manusia. Usah ulang sekali lagi. Beriman atau tidak ini Allah beri pilihan kepada manusia, tidak ada paksaan. Pilihan kepada manusia, tidak ada paksaan. Tapi setiap manusia pilih itu ada risiko. Ada kebaikan, ada risiko. Kalau dia tidak beriman, risikonya membawa ke neraka. Kalau dia beriman, ialah kebaikannya membawa ke syurga. Jadi apa-apa pun tuan-tuan, kalau kita bawa kereta ke atas jalan raya, sama juga. Ya, ada risiko kan. Jadi kalau laju, aksiden. Kalau perlahan, insya-Allah payah sikit nak aksiden. Jadi itu ada dia punya kebaikan dan risiko itu biasa. Dan hakikat ini Allah beri pilihan kepada manusia. Tidak ada paksaan dalam hal ini. Dalam ayat surah Al-Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kamu nak beriman sila, nak berkufur sila. Tapi dua-dua tadi saya sebut bahawa ada kebaikan dan ada risikonya, ada keburukannya. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami beri dua jalan, kamu nak pilih baik boleh, pilih jahat boleh. Jadi seorang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia pilihan, maka dia tak boleh salahkan Allah. Kenapa tak semayang? Allah takdirkan tak semayang. Tak boleh cakap macam tu. Kenapa tak boleh gitu? Kerana Allah beri pilih. Masuk waktu subuh tadi contoh tak? Semayang ke tidak? Tak semayang. Kenapa tak semayang? Allah takdir tak semayang. Tak boleh. Kenapa Allah beri pilihan? Kalau orang tidak ada pilihan, tak ada dosa. Contohnya Zal, tak ada pilihan siapa dia? Orang ni kalaulah masuk waktu semayang je, azan je pengsan. Azan je pengsan. Pengsan azan itu. Jadi kalau begini orang ni tuan-tuan, ada dosa tak dia tak semayang? Tak ada dosa. Kenapa? Tidak ada pilihan. Masa azan dia pengsan. Nak buat macam mana? Orang koma duduk atas katil berbulan-bulan. Tak sadar dia. Wajib tak semayang dia? Tak wajib. Dosa tak? Tak berdosa. Kenapa? Tidak ada pilihan. Budak-budak yang belum balik, itu akalnya dari segi merit dalam Islam ni, akal tak sampai lagi. Maka yang akalnya ada pilihan tak? Tak boleh fikir secara matang, tak boleh. Maka Islam, kalau dia tak sembahyang, tak ada dosa. Jadi tuan-tuan, maksudnya Islam ini Allah beri satu keadilan bahawa orang yang diberi taklif atau bebanan syarak ini beri pilihan. Dia nak buat boleh, tak buat boleh. Hukum nanti dulu. Bukan cerita hukum, cerita makna boleh tak dia pilih. Nizal, nanti zuhur ni, boleh tak Nizal pilih nak sembahyang ke tak sembahyang? Boleh atau tidak? Tak, dari segi kemampuan kita, boleh pilih tak nak sembahyang tak? Boleh pilih. Boleh pilih. Hukum memang wajib lah, itu cerita lain. Cuma nak beritahunya, boleh pilih. Itu ikhtiar dia panggil. Ikhtiar ni makna memilih di antara yang baik dengan yang buruk. Masa memilih itulah Allah akan ambil keputusan dia. Kalau kamu pilih jahat, jahat. Kalau kamu pilih baik, baiklah. Pilih sembahyang, jadi. Pilih tak sembahyang, jadi itulah. Yang sebab itu tuan-tuan, wa illam tu'minuli, kalau kamu tak nak beriman, tak apa. Tak apa, itu pilihan kamu. Fa'tazilun, tapi bebaskanlah ataupun janganlah ganggu aku. Hakikatnya tuan-tuan, mereka tetap melakukan gangguan, mereka tetap buat kejahatan kepada Nabi Allah Musa. Dan akhirnya apabila mengganggu Rasul ini tuan-tuan, satu perkara yang Allah buat keputusan akhirnya. Setelah mereka itu tak ada jalan lagi dah. Akhirnya Nabi Allah Musa telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang Firaun dan kaumnya itu. Apa doanya? InsyaAllah nanti kita bincang lagi. Lanjut InsyaAllah. Untuk lanjutan doa itu, tunggu apakah doa-doa yang bakal dibaca dan apa lagi rahsia-rahsia yang berada di dalam lipatan sejarah itu. Baiklah Ustaz, sebelum kita nak melaburkan tirai di TV3 Ustaz ya, kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk bacakan doa, maafkan saya, untuk membacakan lantunan ayat suci Al-Quran bermula ayat yang ke-22 sehingga 24 untuk sambungan kita Taranum pagi ini. InsyaAllah. Dipersilakan. Baik, terima kasih Nizal. Tuan-tuan sekalian rahmat Allah sekalian, ayat ke-22 sehingga 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fada'a rabbahu anna ha'ula
فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. Sadaqallahul azim. Dengan maksudnya, iaitu setelah Nabi Musa berputus asa daripada keimanan mereka, maka ia pun merayu kepada Tuhannya lalu berkata, sesungguhnya orang-orang ini adalah kaum yang berdosa. Orang yang telah sebati dengan kekufuran dan berhak untuk mereka menerima balasan yang buruk. Lalu diperintahkan kepadanya, bawalah hamba-hambaku, pengikut-pengikutmu keluar dari waktu malam, pada waktu malam, kerana sesungguhnya kamu akan dikejar oleh Fir'aun dan orangnya. Dan tinggalkanlah laut itu dalam keadaan tenang terbelah, sehingga kerana sesungguhnya mereka yang mengejarmu itu, iaitu tentera yang akan ditenggelamkan sehingga binasa. Itulah sehingga ayat yang ke-24. Alhamdulillah. Kita masih lagi berbaki dalam 3 minit Ustaz sebelum nak melabuhkan tirai. Mungkin Ustaz boleh berikan sedikit gambaran mengenai 3 ayat yang telah pun dibacakan, insya-Allah. Baik, terima kasih Nizar, tuan-tuan sesimak rahmat Allah sekalian. Sebenarnya ada satu kebaikan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin ataupun khatim, dua-dua boleh baca, iaitu rasul penutup ini berbanding dengan seluruh rasul-rasul yang lain. Nabi Nuh alaihi salam sebut dalam ayat Al-Quran surah Nuh ujung, tuan-tuan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Bila Nabi Nuh sudah berputus asa, tak boleh nak buat apa dah, tak jalan dah, kawan aku dah ajak beratus-ratus tahun ni tak jalan juga, maka Nabi Nuh telah berdoa kepada Allah, ya Allah, hapuskanlah mereka. Rabbi la tadhar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Mana hapuskanlah kaum-kaum yang kufur dan tak nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bersama, Rabbana tumis 'ala amwalihim washdud 'ala qulubihim. Doa Nabi Musa iaitu hancurkanlah harta mereka, hati-hati mereka telah rosak semua sekali itu, maka balaslah kepada mereka. Tapi tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaumnya telah membaling batu di Taif dengan begitu sekali, tapi apa Rasulullah doa kepada mereka? Berdarah-darah tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata riwayatnya pengsan sekejap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangun, apa yang keluar daripada mulut Nabi setelah malaikat datang, kalau kamu nak aku hancurkan, cantumkan 2 bukit ni, hentak ni, maka aku boleh buat mati semua sekali Taif. Tapi tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Iaitu asallahu an yukhrija min salbihim. Semoga Allah keluar daripada tulang-tulang sulbi mereka satu kaum yang beriman kepada Allah. Masya-Allah, begitu indah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala dilanda ujian yang telah diberikan oleh kaumnya sendiri. Mudah-mudahan kita mengambil ibrah pengajaran, dan kita nak melaporkan tirai di TV3. Kita ada siaran tambahan selama 30 minit di TV9. Teruskan kekal setia bersama dengan program Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kita nak melaburkan tirai, tawakuf seketika, hadamkan ilmu yang telah diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di dalam surah Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Fa'asri bi'ibadi lailan innakum muttaba'un." Maka bawalah hamba-hambaku keluar pada waktu malam, sesungguhnya kamu akan dikejar.
apakah peristiwa yang berlaku pada ayat yang ke-23 ini, apakah rentetan sejarah yang belum lagi kita ketahui di dalam surah Ad-Dukhan ini, semestinya kita akan kupas dalam program Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. InsyaAllah kita akan teruskan sesi perbincangan kita bermula ayat yang ke-22, 23 dan juga 24. InsyaAllah kita teruskan dengan soalan Facebook untuk pagi ini. Soalan daripada Puan Nurul Hidayah Saifuddin. Pada ayat ke-22, apakah dosa paling besar Firaun dan pengikutnya? Apakah doa Nabi Musa AS kepada kaumnya? Bagaimanakah kita mengikuti dakwah Nabi Musa AS ketika kini? Dan apakah tanggungjawab kita dalam dunia dakwah? InsyaAllah. Mohon pencerahan daripada Ustaz. Baik, terima kasih kepada Nurul Hidayah Saifuddin, soalan yang sangat baik. Tuan-tuan muslim simak rahmat Allah sekalian, merujuk kepada soalan Nurul Hidayah, apa dosa paling besar Firaun? Tuan-tuan, tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik. Itu nombor satu lah. Iaitu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu man yushrik billahi faqad harrama alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Siapa-siapa syirik kepada Allah, maka Allah haramkan syurga. Allah haramkan syurga. Makna siapa-siapa yang mensyirikkan Allah sebelum matinya, tak sempat dia memeluk Islam, bertaubat, maka mati dengan begitu tidak ada lagi ruang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Jadi ini secara tidak langsung menolaklah golongan-golongan yang kata bahawa siapa-siapa yang berbuat baik sekalipun dia bukan Islam, dia tetap akan masuk syurga. Tak, Allah kata bahawa kamu tak boleh syirik. Itu syarat nombor satu. Dan inilah kejahatan, kezaliman terbesar, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, doa Nabi Musa AS kepada kaumnya. Ya. Doa Nabi Allah Musa AS. Nabi Musa ini sebenarnya dia telah berdakwah, berusaha sedaya upaya dia sepanjang hayat supaya orang beriman. Tapi semacam Ustaz sebut pada awal yang tadi, iaitu sebahagian sahaja yang beriman kepada Allah. Bila Nabi Allah Musa telah berputus asa, baginda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ. Ya Allah, hancurkan mereka punya harta. Kemudian hati-hati mereka rosakkan semua sekali itu. Mereka tidak akan beriman sehingga mereka melihat azab daripada kamu, ya Allah. Tapi tuan-tuan, itu antara doa para nabi setelah mereka berusaha. Disebut dalam kitab tafsir al-ya'su min imanihim. Mereka putus asa dah, tak boleh nak buat macam mana ni. Bukan setahun dua, puluhan tahun mereka berusaha ikhtiar kepada kaumnya. Tak boleh dah, ya Allah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana saya sebut tadi tuan-tuan, tidak ada sifat al-ya'su ini, ada putus asa ni tidak ada. Inilah kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu sekali dia tentang dibaling batu sehingga Rasulullah boleh tercabut nyawa sebenarnya kerana sebab itu tuan-tuan. Tapi tidak. Semoga-moga Allah akan melurahkan daripada keturunan mereka min aslabihim man ya'budullah, anak-anak yang akan beribadat ataupun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengajaran sangat besar di sini tuan-tuan, bahawa dalam usaha berdakwah ini tidak ada putus asa. Bila berakhirnya mati, tidak ada putus asa. Sehingga Rasulullah SAW sebut dalam ayat yang lain, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Hampir-hampir Rasulullah ni macam nak bunuh diri, semata-mata supaya mereka ini beriman. Hancur diri dia tak apa supaya kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia tahap seorang rasul. Jadi maknanya kita dalam berdakwah ni tuan-tuan tidak ada membuat keputusan. Ni ahli neraka dah, tak boleh. Itu umat Muhammad SAW kena ikut sebagaimana yang Rasulullah buat contoh itu, ajar kepada kita bahawa tidak ada putus asa dalam dakwah, sehinggalah kita
mati. Sehinggalah kita mati. Teruskan menyebar kebaikan, memanggil manusia untuk senantiasa berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baiklah, kita teruskan dengan soalan Facebook seterusnya, soalan daripada Romi Ali. Baiklah, soalannya adalah, setiap kali arahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi, kenapa diperintahkan untuk dilakukan pada malam hari bukannya pada waktu siang? Kalau kita lihat peristiwa hijrah itu sendiri, Nabi SAW pun berhijrah pada waktu malam. Tidak terkecuali Nabi Musa AS juga, bila mana baginda Nabi Musa AS diminta untuk bergerak pada waktu malam, seperti mana ayat yang tertera dalam 23 surah Ad-Dukhan ini. Mohon pencerahan daripada Ustaz, insya-Allah. Apakah hikmahnya Ustaz? Apakah rahsia di sebaliknya, insya-Allah? Baik, terima kasih kepada Romi Romi yang bertanya soalan yang sangat baik. Dalam beberapa ayat Quran dia menyebutkan ini fa'asri bi'ibadi lailan, maka kamu berjalanlah pada waktu malam, keluar pada waktu malam. Dalam kisah Nabi Lut pun sama, fa'asri bi ahlika bi qit'in minal lail, dalam sebahagian malam kamu beredar keluar kerana tempat kamu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yaltafit minhum ahadun, jangan kamu berpaling belakang. Jadi cerita jangan pandang belakang sebenarnya ambil pada ayat ini, jangan pandang belakang. Jangan pandang belakang. Bila pandang belakang tu tuan-tuan, ada dua perkara yang ulama sebut di sini. Yang pertama sekali, sebab pandang belakang tu Allah hancurkan isteri Nabi Lut seperti mana kaumnya, satu. Yang kedua adalah pandang belakang ini dengan maksud tidak mengikut Nabi Lut alaihissalam. Tak apa, yang penting isterinya itu mati dalam kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hikmahnya antara lain para ulama menyebutkan ini, iaitu pada waktu malam, kalau ikut logiknya, orang payah nampak pada waktu malam. Jadi dengan sebab itu, kalau adalah perkara-perkara yang dengan kepentingan umat ini nak melarikan diri daripada kekejaman Firaun, kezaliman Firaun, maka dilakukan pada waktu malam. Bahkan banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan waktu malam. Contohnya jalan, kalau orang berjalan pada waktu malam, Allah rapat-rapatkan, dekat-dekatkan perjalanan tersebut. Ini antara kelebihan pada waktu malam. Dalam hadis ada menyebutkan demikian. Jadi itu antara yang kita dapat bincangkanlah, insya-Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya-Allah. Hadirin sekalian, banyak ilmu yang telah pun Al-Fadhil Ustaz kongsikan kepada kita. Kita catat, kita hadam seketika. Tawakuf, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang mengurunkan. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah pun lama melayari bahtera ilmu, mendalami sirah-sirah, mendalami kisah-kisah yang banyak bertentangan dengan akal kita, tetapi ini menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik penonton sekalian, saya ada satu soalan yang begitu maha hebat saya nak tanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz. Mohon semua untuk catat dan kita memberikan penekanan perhatian kita, insya-Allah. Baiklah Ustaz, kalau kita merujuk kepada Quran surah Yunus ayat yang ke-90, di mana saat kritikal Firaun nak meninggal dunia Ustaz, dalam keadaan yang begitu cemas, Firaun sempat untuk mengucapkan kalimah wa ana minal muslimin, iaitu aku daripada golongan orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Jadi kita nak tahu dalam situasi ini, apakah status keimanan Firaun Ustaz? Adakah keimanannya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, terima kasih Da'i Nizal dan tuan-tuan muslim rahmat Allah sekalian. Adakah Firaun ni mati kafir ke mati Islam? Betul. Baik, ayat Quran menunjukkan seolah-olah mati dalam Islam. Baik, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Kisahnya tuan-tuan, ya, iaitu bila Fir'aun kejar-kejar ni, Nabi Allah Musa menghadap Fir'aun, menghadap dengan laut, dan Nabi Musa telah melaksanakan mukjizat yang Allah SWT berikan itu, belah laut, dan mereka telah menyeberangi laut. Fir'aun pun masuk dalam laut itu. Bila masuk laut itu, akhirnya laut tertutup. Bila laut tertutup ini tuan-tuan, hatta idza adrakahul gharaq, dia dah berasa nak mati, nak tenggelam dah ni. Qala amantu, dia berkata aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Tak sebut nama Allah. Walaupun Nabi Allah perkenal dah bahawa Nabi Musa perkenal nama Allah dah kepada dia. Tak sebut. Aku beriman dengan Tuhan diimani oleh Bani Israel dan aku mati Islam. Macam cerita Piramli tu kan. Mati dalam iman. Mati dalam iman. Jadi tuan-tuan, sampai di situ ayat nombor 90, ya, Fir'aun mati beriman dan Islam. Ayat 90. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tolak. Ayat 91. Jadi itu maksudnya jangan baca cerita separuh, tak boleh, kena habiskan cerita tu. Allah tanya kepada Fir'aun, al-ana wa qad 'asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Oh, baru sekarang Fir'aun. Sebab tu kalau orang baca Al-An ini, dia kena tinggikan suara. Kenapa? Baru sekarang Fir'aun. Begitu. Kamu nak beriman dulu, kamu punya banyak kejahatan, menghancurkan manusia, merosakkan manusia begitu banyak. Sekarang baru nak beriman. Apa maksudnya? Maksud Allah tolak keimanan Fir'aun. Sebab itulah antara ada yang difatwakan oleh para ulama, siapa-siapa yang mengucap yang nyawa di halkumnya itu, kemungkinan berlaku seperti ini. Tapi kita serah kepada Allah. Kalau dia mengucap, kita ambil dia masuk dalam orang Islam dan kuburkan seperti mana orang Islam. Dia punya kedudukan tu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini Allah telah buat kenyataan Fir'aun matinya dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ayat selepas itu lagilah menariknya, iaitu tuan-tuan, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Ustaz suka ini satu perkara ni Zal, masa menghafal dulu kan. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ. Dia tak ada mat di situ kan. بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ. Ini kalau kita sebut dalam bab tajwid sebenarnya Ustaz. Masya-Allah. Jadi hari ini, pada hari ini kami matikan kamu, tapi kami selamatkan tubuh kamu. Dia punya tubuh Fir'aun telah mati tapi jasadnya selamat. Dan tuan-tuan, kita ada masa ke apa? Ada masa insya-Allah untuk kita bincang, iaitu seorang pengkaji daripada Perancis namanya Dr. Maurice Bucaille. Tuan-tuan boleh rujuk nama ini dalam internet. Dr. Maurice Bucaille, dia telah buat kajian. Di dalam ahram atau piramid tu ada banyak jasad Fir'aun yang diawet. Jadi dia buat kajian sebab kisah Fir'aun dalam Taurat ada sebut, di dalam Injil ada sebut, dalam Quran pun sama. Jadi dengan sebab itu dia buat kajian dalam banyak jasad Fir'aun ni. Dia kata ada satu jasad Fir'aun inilah yang Nabi Allah Musa, yang berlawan dengan Allah Musa. Kenapa? Kerana ada kesan garam laut apa semua, ada kajian dia lah, bahawa ada kesan dia itu, inilah dia jasadnya. Dan dikaji itu bertahun-tahun. Yang akhirnya orang sebut pada dia, sebenarnya Quran cakap dah begitu, falyawma nunajjika bi badanika, kami akan selamatkan kamu Fir'aun dengan jasad kamu itu, kami selamatkan litakuna liman khalfaka ayah. Semua orang belakang-belakang ini, kita ni boleh tengok. Cuma sekarang tak boleh masuk dalam piramid itu. Kalau boleh lah, maka tuan-tuan kita boleh tengok dengan mata kepala kita sendiri. Dan ini dibuktikan oleh kajian Dr. Maurice Bucaille. Akhirnya beliau memeluk Islam.
Masa dia kaji tu dia bukan Islam. Tapi bukti tuan-tuan, inilah ibrah daripada Quran. Memang benar sungguh Quran kata jasad itu kekal sampai ke hari ini. Lepas ni macam mana tuan-tuan nak pergi tengok ke? Lepas Covid lah, lepas Covid insya-Allah. Allah begitu hebat sejarah ataupun cerita yang berada di dalam Al-Quran untuk kita kaji, untuk kita teliti, mudah-mudahan menguatkan lagi Ustaz kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca bukan sekadar baca tetapi baca, kaji dan juga kita tadabbur insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook seterusnya. Soalan daripada Mujahidah Salihah. Baik, soalannya adalah bagaimanakah keadaan kaum Nabi Musa alaihissalam menyeberangi lautan pada ayat yang ke-27 pada ayat yang ke-24? Bagaimana mukjizat iaitu tongkat Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan mereka? Apakah yang berlaku kepada kaum yang zalim itu? Mohon pencerahan daripada Ustaz insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Mujahidah Salihah. Soalan yang sangat baik dan tuan-tuan, tadi Ustaz dah ceritakan secara tentang bagaimana Firaun ditenggelamkan. Cuma bila disebut macam mana keadaan Nabi Allah Musa menyeberang, dalam surah Asy-Syu'ara ada disebutkan tentang idrib bi'asakal bahr, ketuklah laut tersebut dengan tongkat kamu, fanfalaqa, maka dia akan terpecah. Terpecah. Fakana kullu firqin qattawdil azim, dan terpecah itu kepada 12 lorong, dan setiap lorong itu setinggi gunung. Maknanya air itu dalamnya begitu punya, boleh tengok air kanan kiri ni boleh tengok. Itu keadaan kaum Nabi Allah Musa diberi kelebihan, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz pernah tengok satu cerita filem lah yang dia gambarkan keadaan ini, tapi saya yakin itu bukan yang orang Islam punya filem lah. Dia Nabi Allah Musa ini bila dia ketuk tu, sebab orang Yahudi percaya perkara ini, Kristian juga percaya perkara ini berlaku. Jadi tuan-tuan, ini antara lain yang sangat-sangat kita kena ambil iktibar. Kalau orang tanya Isra' Mi'raj yang baru kita ulang peringatan dia punya ceramahnya Isra' Mi'raj apa semua baru saja kita sambut, adakah itu benar atau tidak? Kalau ini Yahudi Nasara boleh percaya tentang belah laut, apa peliknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia sama-sama mukjizat. Belah laut itu mukjizat. Logik akal tak nak buat begitu, kan? Mukjizat. Yang Rasulullah naik ke langit pun itu mukjizat. Jadi apa masalahnya? Kedua-duanya bentuk mukjizat, dan mukjizat ini benda yang diberi kepada Rasul secara khusus, dan memang kita nak bukti sains tak boleh. Memang tak boleh. Cubalah kaji yang Nabi Musa belah laut macam mana dia buat. Tak boleh. Kenapa? Kerana itu adalah mukjizat. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, dia telah tunjuk dalam filem tersebut air itu surut sampai ke kaki, lebih kurang kat tengah betis. Ustaz tengok filem tersebut. Filem apa Ustaz lupa lah dulu, lama dah tengok ni. Jadi masa tu kita fikir air itu surut itu. Tak. Quran sebut fakana kullu firqin qattawdil azim. 12 lorong tu setinggi gunung. Maknanya dia tengok Allah. Air kalau dihempak oleh air matilah kita. Tapi itulah dia yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan bagaimana kekuasaannya. Tapi tuan-tuan, Bani Israel ini insya-Allah kita akan bincang lagi pada esok hari lebih panjang. Mereka ini tuan-tuan, walaupun melalui dengan begitu sekali mukjizat Nabi Allah Musa, patut mereka lah manusia paling yakin. Tak tuan-tuan, tidak begitu. Selepas daripada dia melintasi laut tersebut, Firaun mati di dalam laut. Lepas itu dia minta lagi benda pelik-pelik, iaitu manna wa salwa. Nabi Musa, kita dah lari jauh ni, laparlah pula, berilah makanan. Tolonglah doa kepada Tuhan kamu makan apa. Allah beri manna wa salwa, beri lagi. Inilah Bani Israel yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan pada zamannya, tapi dengan syaratlah kemuliaan ini kemuliaan yang mana mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Tapi tetap juga tidak ramailah dalam golongan seperti Masya Allah. Faddaltukum ma'alal alamin, di mana pada zamannya itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Baiklah, kita masih lagi ada dalam 4 minit Ustaz. Sempat kita jawab satu soalan. Ustaz berikan jawapan dengan ringkas insya-Allah. Soalan daripada Zulkifli Kamardin. Soalannya merujuk ayat yang ke-24. Apakah sejarah penemuan jasad Firaun dan dipamerkan kini di Muzium Mesir membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadi iktibar dan pengajaran buat generasi akan datang, agar segala yang terkandung di dalam Al-Quran adalah benar-benar belaka. Mohon pengkongsian ilmu insya-Allah. Baik, terima kasih kepada saudara Zulkifli Kamardin. Soalan yang sangat baik dan kita telah bincangkan sekejap tadi berkenaan dengan jasad Firaun. Dan ini antara bukti lain benarnya Quran. Iaitu jasad Firaun, Allah kata fal yauma nunajjika bi badanika. Kamu mati tapi jasad kamu tu aku selamatkan. Makna jasad Firaun yang ada pada hari ini yang berbetulan menentang Nabi Allah Musa tu masih ada. Jadi tuan-tuan boleh carilah. Kalau nak pergi pun boleh pergilah. Tapi nak beritahunya Allah masih kekalkan dan ini terbukti dengan kajian sains iaitu Dr. Maurice Bucaille yang tuan-tuan boleh cari dalam internet. Jadi ialah Firaun jasad Firaun itu dah jadi macam muzium untuk negara Mesir. Katanya kalau nak masuk pun kena ada kebenaran dan seumpamanya. Tak apalah, yang pentingnya boleh kita terima di sini tuan-tuan bahawa Al-Quran ini menceritakan satu perkara yang orang kata Quran ini benda yang zaman padang pasir. Tak setuju? Zaman padang pasir itu saja. Tapi dia kena setuju satu perkara lain, iaitu yang zaman padang pasir ni boleh cerita nu. In the future. Ya, in the future yang lepas tu yang tak masuk akal tu boleh cerita. Itu memang luar biasa. Kalau padang pasir tu kita setuju, tapi ini sangat-sangat luar biasa. Maknanya orang padang pasir ni sangat-sangat terlalu advance lah, terlalu ke depan dia sehingga boleh beritahu perkara seperti itu. Mudah-mudahan kita dapat beriman insya-Allah. Mudah-mudahan dengan mukjizat Al-Quran yang berada di tangan kita sekarang ini, semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi untuk pelan tindakan kita setelah kita habis menonton rancangan Tanyalah Ustaz, semakin bertambah kita untuk mengkaji Al-Quran itu. Kata Allah Taala, afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah kita tadabbur Al-Quran, tidakkah kita mengkaji Al-Quran. Baiklah Ustaz, kita dah berada di penghujung rancangan. Mohon afadi Ustaz untuk menutup majlis ilmu kita dengan doa ringkas insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, Allahumma ya amin. Sekian sahaja daripada saya Da'i Nizal dan juga panel undangan kita iaitu Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Mudah-mudahan segala ilmu yang telah disampaikan mendatangkan manfaat kepada kita insya-Allah. Jadi teruskan bersama dengan Tanyalah Ustaz. Pada esok hari insya-Allah anda akan bersama dengan moderator Da'i Hakim dan juga panel Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim di dalam topik tafsir dan juga taranum surah Ad-Dukhan sambungan ayat 25 sehingga 31. Tawakuf seketika, hadamkan ilmu. Jumpa lain masa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.